Penegasan 11 mempertingkat kecekapan penyampaian perkhidmatan awam. Semasa dunia dilanda krisis ekonomi, yakni the Great Depression, John Maynard Keynes dalam bukunya Essays in Persuasion telah menukilkan mengenai magneto alternator trouble. Dengan izin, menurut beliau, no matter how powerful the economic engine is, it will not perform well as long as one crucial part is malfunctioning. Yakni tidak kira betapa kuatnya enjin ekonomi, ia tidak akan berfungsi dengan baik selagi sebahagian pentingnya rosak. Enjin utama ialah jentera kerajaan yang bertanggungjawab dalam perkhidmatan awam harus berfungsi secara optimal. Segala visi dan hala tuju yang lunak yang kita gariskan, pelan perindustrian, transisi energi, ekonomi madani, tidak akan dapat diterjemah sekiranya perkhidmatan awam masih di takuk atau tahap lama. Maka kecekapan penyampaian harus ditingkatkan. Sementara isu melibatkan tata kelola serta penyelarasan diselesaikan dengan segera, selaras dengan firman Allah SWT dalam tuntutan islah. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa Allah alaihi tawakkaltu wa ma taufiqi illa billah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Betul, Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku dan tiadalah aku akan beroleh taufik untuk menjayakan melainkan dengan pertolongan Allah. Kepada Allah jualah aku berserah diri dan kepadanya lah aku kembali. Surah Hud ayat 88. Iltizam kerajaan untuk melaksanakan islah dalam perkhidmatan awam dapat dirumuskan kepada 4 perkara pokok. Pertama, memperkenalkan 2 anjakan utama: tata kelola dan rangka kerja institusi dan perundangan berkaitan rasuah. Kerajaan komited untuk memulihkan imej Malaysia pada peringkat antarabangsa, mengangkat darjatnya sebagai negara yang bermaruah dan anti rasuah. Untuk itu, Akta Tata Kelola Sektor Awam dan Plan Integriti akan diperkenalkan sebagai panduan tata kelola bebas rasuah kepada semua entiti baik dalam sektor awam ataupun swasta. Kerajaan insya-Allah telah mencasarkan kedudukan ke-25 teratas buat Malaysia dalam indeks persepsi rasuah sedunia dalam tempoh 10 tahun. Kedua, sebagai penambahbaikan aspek perundangan dan penguatkuasaan, kerajaan juga menekankan pengukuhan jati diri dan akhlak dalam diri setiap warga negara. Pentingnya pendidikan kesedaran anti rasuah yang dikembangkan pada semua peringkat usia. Sementara agenda mempromosi dan mendidik masyarakat mengenai nilai-nilai murni demi membina syakhsiat terpuji akan terus direkayasa. Ketiga, bagi memperkemas jentera perkhidmatan awam, pasukan petugas khas reformasi sektor awam ditubuhkan bagi membantu menyelesaikan urusan yang tertangguh dan menyegerakan pelaksanaan projek serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. STAR telah berjaya melaksanakan projek rintis mengurangkan kesesakan serta tempoh menunggu pesakit di zon hijau Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, Selangor dan akan diperluaskan kepada hospital lain. Tempoh kelulusan PAS ekspatriat telah dikurangkan daripada 87 hari kepada hanya 5 hari untuk syarikat yang memenuhi kriteria. Manakala kaedah pembayaran tanpa tunai bagi menangani rasuah akan diperluas. Keempat, alhamdulillah Malaysia terus unggul sebagai antara negara Asia yang paling berdaya saing dalam persaingan global. Kerajaan terus mensasarkan Malaysia untuk menduduki tangga ke-20 teratas dalam sub-indeks kecekapan kerajaan dalam IMD World Competitiveness Yearbook pada akhir tempoh RMK 12.
bagi memperluas akses perkhidmatan awam kepada rakyat, kerajaan telah beralih kepada pendigitalan perkhidmatan yang diungkapkan sebagai kerajaan berteknologi termaju, GovTech. Bawah anjakan utama industri berasaskan teknologi dan digital. Inisiatif ini mampu menjimatkan kos, masa dan tenaga serta berhasil menunjukkan penerimaan yang positif dan mencatat kemajuan dalam pencapaian. IKR, Inisiatif Kemudahan Rakyat, misalnya, membolehkan permohonan dibuat secara terus dalam talian. Sehingga 31 Ogos 2023, sebanyak 3,776 permohonan IKR telah diterima. Penggunaan identiti digital nasional secara rintis bagi pengesahan identiti yang selamat dan terpelihara dijangka akan diluncurkan pada tahun 2025. Aplikasi My Jalan yang baru diluncurkan memudahkan rakyat untuk membuat aduan mengenai kerosakan jalan kepada kerajaan. Aplikasi ini telah menerima lebih 1,000 aduan. Ini merupakan petanda positif bahawa keterlibatan rakyat secara proaktif dalam gemblengan tenaga bersama kerajaan akan menghasilkan jaringan jalan raya yang selamat dan bermutu.